Yang okey baik, yang saya nak sebut sekarang ni, apa yang disebut oleh Al-Imam Abdullah Haddad semalam itu adalah bagi syekh yang betul. Bukan bagi kalau dia tu bersekedudukan murid, itu bukan syekh lah. Faham tak saya sebut ni? Kalau dia pakai murid dia, sebab perkara ni banyak berlaku, hatta di negeri kita pun banyak berlaku. Sebab tu kita buka jemaah ni, salah satu daripadanya, selain daripada tu sebab nak buat satu jemaah yang betul. Maksudnya jemaah tarikat yang tak main perempuan, jemaah tarikat yang tak main pangkat, jemaah tarikat yang pakai ilmu, jemaah tarikat yang ada agama. Sebab tarikat tu ialah agama. Jadi agama tak sempurna melainkan dengan empat perkara tadi tu. Islamun, imanun, ihsanun, al-alim bi alamati sa'ah. Yang kita dapatkan empat perkara tu daripada mana? Daripada hadis Jibril. Okey, jadi oleh kerana soalan mendatang semalam, jadi saya rasa saya terpaksa baca apa yang ulama sufi cakap tentang syekh. Syekh itu apa sebenarnya? Jadi saya baca satu, dia kata Babu aqwalul masyayikh wa wasiyatu Syekh Syahrawardi fi alamatil mursyid al-kamil. Dia kata ini adalah satu bab, yang ni tuan-tuan dengar je lah. Siapa nak, kalau nak salin nota, salin je lah. Ini adalah satu bab pada menceritakan beberapa perkataan masyayikh wa wasiyatu Syekh dan wasiat Syekh Syahrawardi. Syekh Syahrawardi fi alamatil mursyid al-kamil, pada alamat mursyid yang sempurna. Dia kata, qala Syekh Syahrawardi telah berkata ialah Syekh Syahrawardi qaddasallahu sirrahu fi wasayahu, di dalam kitab wasiatnya, la budda laka lahu min syekh mursyid, tidak bagi kau itu mesti mempunyai seorang syekh yang mursyid, ila tariqil haq, kepada jalan yang menuju kepada Allah, murabbin anil akhlaq, dia itu boleh mentarbiah daripada segala kelakuan-kelakuan, as-sayyi'ah, daripada kelakuan yang jahat, wa syurutu syekh alladhi yuslih an yakuna tabi'an naiban li rasul. Dia kata, dan bermula syarat syekh yang boleh menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yakuna tabi'an li syaikhin, bahawa guru tadi tu mesti mengikut guru sebelum. Bukan berguru je. Boleh jadi yang tadi yang jadi syekh, lepas tu dia raba murid dia ke, ataupun dia zina dengan murid dia ke, boleh jadi dia pergi sana tu silap-silap dia pergi berguru pun sebab nak tengok orang perempuan yang ada dalam jemaah tu. Faham tak? Jadi lepas tu dia pun baik-baik dengan syekh tu sampai syekh tu pun jadikan dia murid dan syekh tu pun jadikan dia khalifah, boleh jadi. Ataupun waktu dia belajar dia tak dipikir pasal perempuan, tapi bila dia dah dapat khalifah, dia dah rasa dia dah jadi syekh dan dia dah rasa dia menguasai murid-murid. Bila dia dah tengok murid-murid, oh perempuan ni macam ni, perempuan ni macam ni, dah dia berkenan pula, dia pula hawiyah hati dia tu pergi pula kepada benda dunia pula. Boleh tak nampak? Jadi maksudnya dia tak dapat tempaan habis pada masalah mencintai dunia, sebab perempuan salah satu daripada dunia. Jadi dia tak habis daripada menempa diri dia tu daripada takhallus, daripada mencintai dunia. Jadi bila dia jumpa perempuan, dia rasa berkenan, dia hawiyah lah, dia cenderung, dia munyul kepada perempuan tadi tu. Okay, jadi dia kata an yakuna tabi'an li syaikhin, dia tu mestilah jadi orang yang mengikut syekh sebelum. Dia ni, sebab itulah nama kita silsilah ni, silsilah kan. Supaya daripada orang yang paling benar siapa? Nabi kan? Nabi. Lepas Nabi, tabi'an li syaikhin, sahabat tabi'an li syaikhin, syekhus sahabah ar-rasul. Jadi mereka mengikut guru mereka. Siapa guru dia? Nabi. Lepas tu tabi'in pula ikut sahabat. Tabi'in pula ikut tabi'in. Lepas tu sampai kita, yang kita ni ikut guru kita. Kalau semua jalan tu mengikut semuanya, jadilah. Sebab syarat nak jadi syekh kamil tu dia mengikut guru sebelum, yang guru sebelum tu pun mesti dah lurus. Boleh dapat? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kemudian, an yakuna tabi'an li syaikhin basir, tapi syekh tadi tu seorang syekh yang basir. Basir ni maksudnya mata hati dia tajam. Basir. Yatasalsalu ila sayyidil kaunain, dia tu mesti bersilsilah sampai kepada sayyidil kaunain, penghulu alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ayyakuna aliman li anal jahila la yuslih lil irsyad, dan mestilah adanya syekh itu adalah seorang yang alim, li anal jahila la yuslih lil irsyad,
kerana sesungguhnya orang jahil tidak boleh memberi irsyad. Jadi dekat sini Syekh Shahrwardi cakap guru tu mesti syekh tu mesti guru agama sebab tarekat tu adalah agama. Kalau dia tak pandai agama, macam mana dia nak bagi irsyad dalam masalah agama? Wa an yakuna mu'ridan 'an hubbid dunya wa hubbil jah wa yakunu muhsinan li riyadati nafsihi. Jadi dia kata an yakuna mu'ridan, dan bahawa adalah ia itu mu'ridan, dia itu mestilah lari daripada hubbid dunya, dia itu mesti dah tak kisah, tak ada kasih dunia, tak ada. Wa hubbul jah, dan dia tak ada pun nakkan kepada kemegahan. Wa yakunu muhsinan li riyadati nafsihi, dan dia tu adalah orang yang sangat baik pada, maksudnya sangat berjaya pada latihan diri dia sendiri. Maksudnya pada masalah macam mana susah dia, macam mana perit dia, macam mana lapar dia, macam mana sakit dia, macam mana luka dia, macam mana dia jatuh, macam mana dia bangun. Dan dia baik dalam perjalanan dia membaiki diri dia tadi. Min qillatil akal, daripada sedikit makan, wan naum, dan sedikit tidur, wal qaul, dan sedikit cakap, wa kathiratus salah, dan banyak sembahyang, was sadaqah, dan banyak sedekah, wal saum, banyak berpuasa, muttasifan bi mahasinil akhlaq, dan dia itu bersifat dengan akhlak-akhlak yang terpuji, kas sabar, seperti sabar, wasyukur, seperti bersyukur, wa tawakkul, seperti bertawakal, wal yaqin, dan seperti yakin, wasakhawah, dan pemurah, wal qanaah, dan juga berpada, wal hulum, dan juga lemah lembut, wa tawadhu', dan rendah diri, wasidq, dan benar. Itu semua antara sifat-sifat sifat-sifat kemuliaan. Wal haya', dia tu mesti pemalu, wal wafa', dia mesti menunaikan, wal waqar, dia mesti berani. Syekh Mursyid ni kena berani. Wasukun, dia tu mesti tetap sukun. Wa amsalha mithlu hadha Syekh Nur, dia kata bermula misal yang Syekh yang aku sebut ni, Syekh Shahrwardi cakap sifat-sifat yang aku sebut ni, dia kata mithaluhu mana tadi? Mithlu hadha Syekh nurun min arwahin nabi. Misal Syekh yang aku cakap ni tadi, dia kata itu adalah satu nur daripada nur daripada segala cahaya Nabi. Guru yang macam tu tadi. Nur min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuslih lil iqtida bihi. Maka boleh dah nak mengikut guru yang seperti itu. Walakin wujuduhu nadirun, tetapi adanya guru seperti itu sangat nadir. Nadir ni jarang jumpa. Nadiran a'azza minal kibriyatil ahmar. Dia tu lebih susah nak mencari dia daripada kemenyan merah. Kemenyan merah apa tempoh hari saya sebut? Ingat tak? Kemenyan merah ialah kemenyan ni diambil daripada pokok ataupun diambil daripada batu yang matang. Jadi pokok nak matang berapa ratus tahun. Jadi bila dah matang, katalah 100 tahun dah matang, orang ambil nak jumpa balik berapa ratus tahun. Jadi sebab tu nak dapat kemenyan yang merah susah. Nak dapat hijau, nak dapat kuning senang. Nak dapat yang merah tu susah. Sebab nak dapat tu lambat jadi. Boleh nampak? Jadi sebab tu dikatakan itu antara syarat Syekh yang ada kat sini ya, sekejap. Kemudian saya nak baca pula yang ada pada buku Syekh Ahmad Qamusul Nawawi. Ini tadi yang sebut ni adalah Imam Syekh Shahrwardi. Okey.